Peruntukan yang tidak disalurkan kepada pembangkang tidak boleh dilihat sebagai strategi kerajaan untuk menekan ahli parlimen daripada blok itu sehingga mengalih sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penganalisis politik dari Pusat Perdana Fakulti Razak, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Dr. Mazlan Ali berkata, peruntukan kerajaan untuk pembangkang tidak pernah ada sejak merdeka atau termaktub dalam perlembagaan. Sebarang peruntukan kepada kawasan pembangkang dibuat melalui perbelanjaan pembangunan di bawah belanjawan setiap tahun. Pada masa sama, Mazlan turut menifatkan 4 ahli parlimen bersatu yang menyokong kerajaan sebagai tidak kental kerana wakil rakyat pembangkang, terutama ketika di bawah pentadbiran Barisan Nasional, mampu terus kekal dengan pendirian mereka walaupun tanpa peruntukan. Katanya, saya lihat ahli parlimen ini tidak begitu tahan lasak ketika Datuk Seri Anwar menjadi pembangkang selama berpuluh tahun tiada bermasalah. Begitu juga dengan PAS dan DAP yang menunjukkan mereka ini kental. Ahli Parlimen Bersatu ini kebanyakan orang baru dan masih ada budaya politik selesa kerana sebelum ini menjadi kerajaan. Apabila menjadi pembangkang dan tiada peruntukan, sudah mula rasa susah. Tiada istilah peruntukan untuk pembangkang. Jadi jika ada yang mendakwa ini strategi kerajaan dengan tidak memberikan peruntukan, itu tidak betul kerana memang tiada peruntukan untuk pembangkang kecuali ketika zaman pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri melalui perjanjian keyakinan dan pembekalan yang dimeterai kerajaan dan pembangkang. Beliau menjawab dakwaan segelintir pihak yang mendakwa tindakan 4 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri disebabkan ketiadaan peruntukan daripada kerajaan. Ahli parlimen berkenaan ialah Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Datuk Suhail Abdul Rahman Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang dan Zahari Kecil Jeli yang menyokong Perdana Menteri atas alasan untuk kepentingan pengundi dan pembangunan di kawasan masing-masing namun masih kekal bersama bersatu. Mazlan turut mencadangkan supaya pembangkang berbincang dengan kerajaan secara baik berkenaan peruntukan seperti yang dicadangkan Perdana Menteri sebelum ini. Katanya alasan yang digunakan ahli parlimen yang menukar sokongan ini adalah peruntukan. Bagi saya, jika orang ini setia dan masih hormat kepada pemimpin, mereka tidak akan buat begitu. Secara mudah memberi sokongan kepada Anwar, musuh Muhyiddin. Soal nak beri peruntukan boleh tiada masalah. Maksudnya atas budi bicara kerajaan sama ada di pusat atau negeri, tapi bukan pembangkang mesti dapat. Ini yang ada orang salah faham. Pada masa sama, Mazlan turut melihat situasi yang berlaku dalam bersatu berpunca daripada tindakan parti itu yang tidak meminda perlembagaannya supaya selaras dengan Akta Lompat Parti seperti yang dilakukan parti lain. Perlembagaan bersatu tidak menyatakan keguguran keahlian secara automatik jika wakil rakyat mereka memberi sokongan kepada parti lain tanpa menyertai parti lain atau mengisytihar kuah parti. Katanya apabila ahli parlimen bersatu ini menyokong Perdana Menteri, mereka menukar whip tapi masih ahli bersatu, keahlian mereka tidak gugur dan tidak menjejaskan kedudukan ahli parlimen. Ini yang mendorong lebih ramai menyokong Perdana Menteri kerana tiada masalah. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menemplak tindakan 3 ahli parlimen bersatu yang bertukar tempat duduk dalam Dewan Rakyat. Dia mempersoalkan alasan bagi tindakan tersebut dan menganggap ia sama seperti amalan melompat parti seperti sebelum ini. Katanya apa alasan utama nak tukar tempat duduk? Duduklah di tempat sama dan sokong kerajaan dari sana. Sebelum dan selepas Akta Anti Lompat Parti diwujudkan, Parlimen masih lagi ada katak-katak politik. Saya minta speaker untuk letakkan mereka ini di luar Dewan, lebih baik saya rasa. Di Dewan Rakyat, 3 daripada 4 ahli parlimen yang baru beralih untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipindahkan tempat duduk di dalam Dewan Rakyat. Mereka kini duduk di belakang kerusi ahli parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Untuk rekod, muda sebelum ini menarik balik sokongan kepada kerajaan pada September. Kata ahli parlimen Bangi Syah Rezan Johan dalam catatan DX, 3 ahli parlimen bersatu dipindahkan ke belakang YB MUA. Bersatu sebelum ini menggantung ahli parlimen Labuan Suhail Abdul Rahman dan ahli parlimen Kuala Kangsar Zulkarnain Abdul Khalid. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Jelil Zahari Kecil pula kini dirujuk pada jawatan kuasa Lembaga Disiplin Bersatu. Tindakan ke atas keempat-empat mereka hadir selepas menyatakan sokongan kepada Anwar sebagai Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat demi kepentingan dan kebajikan pengundi di kawasan masing-masing. Menurut Akmal, dia konsisten dengan pendiriannya yang menganggap tindakan 4 ahli parlimen berkenaan sama seperti tindakan melompat parti serta ketiadaan peruntukan hanya digunakan sebagai alasan semata-mata. Katanya isunya adalah sama ada mereka ini mahu buat kerja ataupun tidak kerana peruntukan untuk pembangunan tetap boleh mohon seperti biasa. Jika ada isu setempat yang memerlukan peruntukan pembangunan, boleh panggil pihak yang terlibat seperti wakil rakyat, agensi-agensi kerajaan atau jumpa menteri minta bantuan. Yang tidak ada peruntukan ahli parlimen dan 2 ahli parlimen yang tugas sokongan itu dari Kelantan yang mana kerajaan negeri di bawah pentadbiran pihak pembangkang. Jadi alasan nyata sokongan sebab tidak dapat peruntukan itu tidak masuk akal.
Dia menegaskan isu yang berlaku ini hanyalah demi kepentingan diri dan bukannya untuk memperjuangkan rakyat. Akmal turut menyuruh ahli Parlimen PAS yang tidak menyatakan sokongan kepada kerajaan sekalipun tidak menerima peruntukan untuk ahli Parlimen. Katanya ahli pembangkang lain okey saja, tambah mereka pula yang tidak okey. Tak ada pun isu nak lompat parti bila tiada peruntukan, jadi tak perlu guna alasan bila ahli Parlimen tidak pandai buat kerja. Yang di-Persatuan Dewan Rakyat Johari Abdul sebelum ini berkata, dia telah menerima surat daripada keempat-empat ahli Parlimen berkenaan yang memohon untuk menukar tempat duduk mereka di Dewan Rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dikesa tidak mengambil masa terlalu lama untuk melantik menteri bagi menerajui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup. Ketika membuat gesaan itu, Ahmad Tarmizi Sulaiman, Perikatan Nasional SIK berkata, ini selepas mengambil kira pengurusan perbelanjaan peruntukan yang diterima oleh kementerian terbabit selain pelbagai isu kos sara hidup yang terus membelenggu rakyat. Katanya kementerian ini tidak perlu menunggu masa terlalu lama. Sudah lebih 4 bulan bekas menteri penuhnya tidak dapat diisi lagi. Sebab bila kita nak menunggu ketika mana kita sedang menguruskan perbelanjaan 1.88 bilion ringgit untuk kementerian ini. Saya menyarankan supaya Perdana Menteri tidak menunggu masa lebih lama lagi untuk melantik Menteri KPDN. Jangan tunggu lama. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari disebut-sebut bakal dilantik sebagai Menteri KPDN yang baru menggantikan Allahyarham Salahuddin Ayub. Beberapa pemimpin Parti Amanah juga turut mengesahkannya ketika ditanya perkembangan kekosongan portfolio tersebut. Bagaimanapun semua menjelaskan calon pengganti Salahuddin itu bukan senator Dewan Rakyat. Namun sehingga hari ini belum ada apa-apa perkembangan berhubung lantikan tersebut. Salahuddin yang juga bekas timbalan Presiden Amanah meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahiyah di Alor Kedah pada malam 23 Julai lepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Adli juga satu-satunya naib Presiden Amanah yang menang pada pilihan raya umum ke-15.